Habis suruh ulang. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha biaqi azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li nabil karim alihi wa sabil kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazani rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hafazna wa hafaz quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Jadi Nabi kata, kalaulah umat aku tu dia tahu, dia faham, dia reti apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, tentulah mereka bercita-cita semua bulan dalam tahun itu Ramadan. Mana raya pun dia tak nak. Kau tak nak raya nak? Tak nak. Kenapa? Aku nak Ramadan. Ni kenapa? Li'annal hasanata fiha mujtami'atun. Kerana Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang banyak sangat, kelebihan di dalam bulan Ramadan. Nanti kita tengok keistimewaan dia banyak. Wal da'awatul mustajabah. Doa-doa Allah makbulkan. Jadi berpuasa jangan lupa berdoa. Berdoa. Pertama berdoa, sebab itu para sahabat menjadikan puasa dia dua bahagi. Nabi ajar. Satu bahagian berdoa agar puasanya diterima Allah. Satu bahagian dia berdoa agar Allah memberi kekuatan dalam menghadapi bulan masa berpuasa. Bila tu? Dia berdoa agar puasanya diterima Allah setelah dia berbuka. Buka, bismillahirrahmanirrahim. Dia pun makan, berhenti, baca doa buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu hingga akhir.
Jangan doa ni kita baca dulu. Tak, doa berbuka selepas berbuka. Bismillah, makan, berhenti kejap, baca doa. Dah kenyang sikit rasa, doa. Ya Allah, ya Tuanku, terimalah puasaku ini, ya Allah. Sampailah hari yang lain. Kalau itu, kena berdoa pula supaya Allah beri kekuatan kita menghadapi puasa setelah bersahur. Lepas sahur, doa lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan hamba-Mu ini dalam menghadapi Ramadan siang hari besok. Itu baca lillahi ta'ala. Esok hari kerana Allah Ta'ala. Begitu, kena doa. InsyaAllah. Sebab itu sahur ni, kalau tak sahur, hukum dia makruh. Makruh jadi sahur. Walaupun Nabi kata bukan sahur ni yang mengenyangkan kita. Kadang kita makan banyak pasal takut lapar, padahal siang lapar juga. Bagi banyak makan 4 kali berak, habis lapar ke. Ya, lepas tu Nabi kata apa? Doa. Lepas tu Nabi kata bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Fa inna sahral barakah. Sesungguhnya bersahur itu ada keberkatannya kalau berdoa. Jadi seteguk air, bukan air yang menghilangkan haus, Allah. Bukan nasi yang mengenyangkan kita, Allah. Kita menjadi sebab kita ikut tu nak dapat sunnah. Sahur walaupun tak dapat apa, minum air. Ini megah pula. Saya ustaz malam pertama je sahur, lepas tu sampai malam nak raya saya tak sahur. Alhamdulillah, Tuhan sayang saya. Buat benda makruh pula Tuhan sayang pula. Tak faham. Jadi mesti lambat-lambat pun tak nak makan pun minum air seteguk niat bersahur. Lepas tu berdoa, ya Allah, ya Tuanku, berilah keberkatan, kemudahan aku menghadapi puasa siang hari esok. InsyaAllah puasa kita selamat. Itu dia. Kenapa lagi kata Nabi apa? Wazunuba mustaghfirah. Dan kebaikan lagi, dosa-dosa diampunkan Allah. Kalau yang nak minta ampun, nanti ada cara dia, nanti kita ajar. Wal jannatu mustaqatun lahum. Surga mencintai, merindui orang-orang yang berpuasa. Jadi ada beberapa perkara tadi. Kebaikan dia, satu, kebaikan yang banyak tu apa? Doa-doa dimakbulkan, dosa-dosa terampun, surga mencintai bagi mereka-mereka yang berpuasa. Itu kita nak. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini bulan istimewa, bulan keampunan. 3 bulan kita dapat adab. Rajab, Syakban dan Ramadan ini bulan barakah. Sebab itu orang tua baca doa, Allahumma barik lana fil Rajab wa balighna Sya'ban wa ila Ramadan. Pasal 3 bulan ni bulan karamah. Bulan yang Allah nak tunjukkan banyak keistimewaan dia. Sebab itu kita kena buat amalan-amalan baik dalam 3 bulan ini. Maka amalan itu tidak jadi bid'ah. Baca Yasin, kita baca Quran, kita sedekah, tak ada bid'ah. Buat baik kerana memuliakan syiar-syiar Allah yang dapat dalam 3 bulan. Syiar apa? Tanda-tanda kemuliaan Allah, keagungan Allah dalam bulan tu. Kalau bulan Rajab, Isra' Mi'raj, itu tanda keagungan Allah lah. Nabi dinaikkan ke langit, Nabi tengok surga neraka, itu mulianya syiar Allah. Kalau bulan Syakban, tahwil kiblah, sekiranya pintu langit 7 dibuka, para malaikat mendoakan umat Muhammad, beruntung yang semayang, beruntung yang sujud, beruntung yang berzikir, beruntung yang membuat baik, beruntung yang semayang, beruntung yang membaca Quran. Itu orang baca Yasin 3 kali. Faham? Ini ada hadis dia. Nabi tengok ke langit, nampak malaikat beratur menyebut perkara-perkara yang 7 tu. Ini bid'ah. Jangan ikutlah. Baik. Ramadan ni asal maknanya ramah. Rahmat maknanya membakar, menghapuskan, kerana membakar segala dosa-dosa kita. Sebab itulah ulama pernah menyebut, Rasulullah sebut, Nabi kata
Racun yang membunuh itu ada 5. Racun yang membunuh itu ada 5. Bukan bunuh mati, bunuh amal. Ada 5. Dan penawarnya pun ada 5 juga. Ini kena faham. Racun ada 5. Ada 5 jenis yang membunuh amalan-amalan manusia. Boleh menyebabkan manusia ni masuk neraka. Tapi dia punya penawar dia Allah sediakan. Contoh apa? Dia kata dunia ni racun. Racun mana membunuh. Apa di dunia? Segala kebaikan, segala keseronokan yang kita usahakan, yang kita dapat, tu nama dia dunia. Harta benda, perniagaan, harta sawit apa, rumah tangga yang cantik, anak penak, itu semua dunia. Faham? Kalau kita leka, dia akan menjadi racun bagi kita. Kita megah, riak, takabur. Faham tidak? Akhirnya kita mati membawa dosa. Kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada hati yang macam tu, cari dunia, cari. Tapi ingat, penawar dia ada. Apa penawar dia? Hendaklah ada sifat zuhud. Cari duit banyak-banyak, kerja kebun banyak, tapi sebahagiannya sedekah. Baru tak jadi racun. Faham? Bulan-bulan yang 3 ni rajin-rajin sedekah. Duit banyak, cari 11 bulan. 1 bulan ni untukkan sedekah. Bagai penawar supaya amalan-amalan kita tu tidak habis, tidak rosak, disebabkan kita punya amal yang dalam bulan yang 11 bulan tu. Jadi dunia ni sebagai racun. Banyak orang tengok dia dapat kaya senang lenang, semayang tidak, apa tidak, anak tak jaga semua. Memang hebatlah, kereta besar, rumah besar, berendang. Tapi kalau nak mati, tercungap-cungap, ingat zakat tak bayar. Nampak? Duit orang kita bedal. Masa itulah baru jadi racun bagi kita. Tapi kalau ada penawarnya, cari-cari sebagian sedekah. Cari-cari cukup nisab zakat. Cari-cari buat. Itu pasal apa orang tu boleh jadi gitu? Dia ada sifat zuhud. Zuhud ni dia tak cinta dunia sepenuhnya. Senang cakaplah, sebagian dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyikit sikit kan. Itu jadi penawar dia. Jadi orang ni kalau tak ada sifat zuhud, dia memang tamak. Haloba. Tok dia tak kasih orang, tok orang disapunya lagi. Itu biasalah. Tapi kalau kita ada sifat zuhud, kita tak ambil tok orang. Kerana kita nak beri orang untuk kita, baru kita dapat pahala. Menyentuh orang ambil, beri orang, tak betul. Yang kedua, harta ni menjadi racun pada kita. Harta, tadi dunia keseronokan ni harta benda. Jadi racun untuk kita. Duit banyak ke apa tu, kena penawarnya adalah zakat. Penawar dia adalah beri zakat. Zakat tu boleh menyucikan harta daripada menyucikan kita, dia tak berdosa. Jadi harta racun bagi kita. Jaga-jaga baik-baik. Banyak duit, banyak gelang, banyak apa, jadi racun bagi kita tu baik-baik. Kalau gitu zakat. Sebab tu emas kalau kita beli tak pakai kena zakat. Yang ketiga, kalam. Apa dia kalam? Berkata-kata. Banyak orang suka kata-kata. Kata-kata. Lama-lama tak jaga, jadilah racun. Datang masjid, berbual elok-elok, lama-lama tak jaga, terus mengumpat. Alah ustaz tu, aku tengok dah datang dah, poncit lagi perut dia. Padahal bermula dia cerita baik tu. Oleh sebab tak jaga, jadilah racun. Begitu juga kita. Bermula cakap-cakap baik-baik, lama-lama buat mengumpat. Lama-lama fitnah. Tengok dalam video tu gini-gini, wah cantik. Lama dia umpat. Ada mula mengumpat. Faham tak? Bulan puasa orang beri bubur kacang, makan, kan? Cakap wah segini orang ni beri bubur kacang, cakap mula, cakap gini-gini, lepas tu power melesik. Tak, kalau aku macam ni tak ingin aku kasih orang. Ada. Nampak tak? Berdosa. Dosa jadi racun tak? Racun, mengumpat dan sebagainya. Jadi penawar dia apa? Zikrullah.
Kalau dah terbuat itu sebab cepat, zikir astagfirullah, la ilaha illallah. Katakan kita duduk bulan puasa 3-4 orang, bual. Jalan nak pergi mengumpat, astagfirullah. Terus kita istighfar. Jadi racun tu tadi jadi penawar. Penawar tadi boleh membunuh racun. Boleh faham ni? Boleh juga, tapi zikir yang bagus ni lafaz. Lafaz ni boleh orang dengar, boleh menakutkan orang. Kalau kau nak mengumpat 3 orang, kau dah perasan dosa kau dalam hati. Yang lain jalan terus. Betul tak? Kalau kau pakai mulut, astagfirullah. Kenapa yang? Berdosa kita ni. Kita dah buat racun banyak. Jadi apa namanya? Istighfar. Ya ke? Ya. Astagfirullah. Berhenti semua. Kalau dalam hati, dia gohet terus yang lain. Kau seorang diam. Kenapa diam lah? Tak ada apa-apa. Padahal lah. Itu sunat kita lapaskan. Begitu. Ya? Apa? Tak riak. Kita niat nak menegah mungkar. Niat nak menegah mungkar. Astagfirullahalazim. Dosa lah kita ni kata. Bukan kita nak megah, tidak. Itu pada kita lah, kita niat kita nak menegah mungkar supaya sahabat ni tak terus membuat dosa. Begitu. Jadi kalam ni boleh jadi racun pada kita. Kadang bulan puasa berletih, lelaki bini bergaduh gini masih dah penat. Lepas tu berfikir astagfirullahaladzim. Jadi istighfar, jadi penawar balik. Faham tidak? Astagfirullah. Tahu pun istighfar. Katalah, iyalah bang, penawar dia bang. Kita dah bertengkar ni, kita puasa. Jadi penawar dia istighfar. Mengucap bang, la ilaha illallah. Lembut hati, syaitan pun lagi. Begitu Yang keempat, umur itu racun. Umur tahu umur. Umur kita 10 tahun, 20 tahun sampai tua, dia akan jadi racun kalau tak jaga. Mana dia akan buat perkara-perkara yang lara. Dia tak akan buat perkara taat kepada Allah. Itu jadi racun bagi dia. Besok mati, Tuhan tanya, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau ditanya segala nikmat yang Allah beri pada kita, kita jawab semua nikmat itu untuk dunia. Tak ada sebahagian untuk buat taat kepada Allah. Racun tak tu? Nusa tak kita? Sesa tak kita? Pasal racun. Kalau gitu, penawar dia apa? Membuat taat kepada Allah. Jadi lagi panjang-panjang umur, lagi banyak ibadah. Lagi panjang umur, lagi tambahkan amalan-amalan kita yang baik-baik. Faham? Dulu 40 kita buat sembahyang qabliyah ba'diyah, tak ada. Dah umur 50 60 ni buat sembahyang qabliyah ba'diyah, buat duha, buat solat-solat sunat. Faham tidak? Banyak tambahkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah umur yang panjang ni barakat. Tidak jadi racun pada kita. Pergi belajar, ada orang belajar pergi, i'tikaf dalam masjid, dapat pahala. Jadi cuma umur kita ni tak jadi racun. Tak buat kerja-kerja yang lara. Ini kalau orang belajar tak ada kesandian pergi, pasal lambat sepuluh market. Aduh, masjid tak payahlah. Kau pergi masjid, pasal kau masuk surga kau tiap laku. Cantik. Allahu Akbar. Kesian pula tengok orang macam tu. Kita doakan dia. Doakan dia. Aku doakan kau ya, mudah-mudahan kau dapat pergi masjid besok. Cakap dengan dia macam tu. Dia nak tidur, dia tenang. Kata dia doakan aku, lebih baik aku doa sendiri. Dia doa kepada Allah nanti. Begitu 4. Yang kelima, tahun itu racun. 12 bulan ni akan jadi racun pada kita. Kalau tak jaga dalam 1 tahun ni, akan jadi racun pada kita. Tapi penawarnya adalah Ramadan. Ini dia. Penawar adalah Ramadan. Lepas itu bulan Ramadan bulan mustaghfirah, bulan keampunan. Jadi dosa kita 11 bulan tadi, kalau kita datang masuk mengerjakan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dosa kita terampun. Dia jadi penawar. Allah sediakan malam Lailatul Qadar sehingga amalan kita, satu amalan dapat 1000 bulan untuk menampung bulan-bulan yang lain. Itu pasal bulan Ramadan ni ada keistimewaan dia. Jadi kita tengok
Apa keistimewaan bulan Ramadan? Lepas tu kita kena belajar balik. Jangan suka-suka puasa je. Puasa baguslah. Iaitu satu bulan yang besar martabatnya di sisi Allah dan Rasul. Bulan Ramadan ni satu bulan yang besar martabatnya di sisi Allah. Kerana Nabi dah cakap, Nabi kata Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan aku, Ramadan bulan umat aku, untuk mendapat kebaikan banyak kepada Allah Ta'ala. Nabi cakap lagi, kelebihan bulan Rajab seperti kelebihan Quran atas segala kalam. Mari dah terang. Kelebihan bulan Sya'ban seperti kelebihan aku atas segala Nabi. Faham? Kelebihan bulan Ramadan seperti kelebihan Allah dengan segala makhluk. Itu sebab tadi Baitul Ramadan ni ada keistimewaan dia. Besar martabatnya di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi kerana apa? Ramadan ni makhluk di langit. Apabila malam awal Ramadan, Allah Ta'ala turunkan dia ni. Pilih beberapa makhluk yang di langit, Allah pilih rahmat ni, puasa turun ke bumi. Kau turun puasa pada petang ini, malam ini 1 Ramadan. Wahai Ramadan, kau turun. Tujuan tu Allah kata, aku nak memberi keampunan kepada umat Muhammad yang melaksanakan kau dengan baik. Makna tak makan, tak minum dan sebagainya. Rahmat dia turun. Kalau turun dan nak maghrib hari 30 Syaban, malaikat yang siang, yang jaga siang ni naik, nak balik. Tukar naik. Bertemu tengah antara langit dan bumi ni. Malaikat tanya, wahai Ramadan, nak ke mana? Dia kenal. Dia kata, aku nak ke bumi. Apa hal? Aku nak membakar dosa-dosa umat Muhammad. Kalau dia mengimarahkan aku, dia akan masuk surga dengan sebab aku. Oh gitu. Sebab tu kenapa kau senyum? Dia kata, aku makhluk yang Allah pilih untuk menyelamatkan umat Muhammad daripada api neraka. Sebab itu aku gembira aku menjadi makhluk penyelamat. Jadi kita ambil contoh, kita ni bulan puasa boleh jadi makhluk yang menyelamatkan orang. Menyelamat daripada mengumpat, menyelamat daripada fitnah. Faham? Macam itulah. Oh gitu, kata malaikat. Baik tu aku gembira, kata dia. Aku jadi makhluk yang dapat membuat baik kepada umat Muhammad. Umat Muhammad ni umat terbaik, tuan-tuan. Berbuat baik. Allahu Akbar. Sebab itu kalau kita selawat kepada Nabi, Nabi kata banyak-banyaklah selawat padaku. Besok apabila kita mati, Tuhan perintah sekalian makhluk langit dan bumi memohon ampun untuk kita. Tahu? Pasal apa Ustaz? Kita selawat pada Nabi, pokok-pokok, lembu, kambing semua minta pada Allah dosa terampun, kerana Nabi diutuskan memberi rahmat kepada dia, memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi apabila kita memuliakan Nabi yang membawa rahmat kepada dia, dia doa pada Allah, ampunkan dosa orang tu, kerana dia memuliakan orang yang bawa rahmat pada aku. Faham tak tu? Faham tak? Begitulah. Jadi itu dia martabat puasa. Jadi dah habis bulan Ramadan, dia ni nak balik. Ramadan ni nak balik, naik balik. Malaikat yang mari tu turun balik, nak jaga siang. Bertemulah balik Ramadan. Rahmat, nak ke mana? Aku nak balik. Dulu kau datang dengan senyum simpul je, sekarang kau nak balik pula morong aja. Dia kata, wahai sahabatku malaikat, aku sebab bersedih sangat sekarang. Kenapa? Masih ada lagi umat Muhammad yang tidak terampun dengan sebab aku. Siapa dia? Yang tak puasa, yang puasa tidak menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Kemudian dia menerhaka pada mak bapak, dia memutuskan silaturahim. Orang ini tak terampun dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Faham? Gitu punya. Patutlah kau sugul. Aku sedih, apa yang aku sangkakan semua rupanya ada lagi. Aku berdoa mudah-mudahan mereka dapat bertaubatlah. Ujung-ujung
akhir Ramadan ini. Tengok tu tuan-tuan. Itu sebab bulan puasa ni banyak keistimewaan dia. Yang kedua, tadi bulan penebus dosa kecil. Bulan puasa ni bulan menebus dosa kecil. Walaupun kita tak minta ampun, Tuhan ampunkan dosa-dosa kecil. Dengan syarat kita tidak membuat dosa besar dalam setahun. Kerana dalam hadis Nabi, Allah ampunkan dosa kecil kita ni ada tiga masa. Satu, antara Ramadan dengan Ramadan. Tahun marin puasa tak? Puasa tak marin? Sampai sekarang ada buat dosa besar tak? Tak ada. Puasa besok, dosa kecil terampun. Tapi kalau dalam satu tahun tu ada buat dosa besar, dosa kecil tidak terampun. Faham? Ini keistimewaan dia. Faham tak ni? Satu. Yang kedua, antara satu Jumaat dengan satu Jumaat. Besok pagi Jumaat, kita buat benda-benda yang baik. Sampai Jumaat depan, kita tak ada buat dosa besar. Mengumpat ke tidak, berzinah tidak, mencuri tidak. Dosa kecil kita terampun dalam satu minggu. Faham tak? Faham Tapi dengan syarat, jangan buat dosa satu. Kalau Ustaz, saya tak sembahyang Jumaat, antara satu fardu dengan satu fardu. Subuh tadi sembahyang tak? Sembahyang. Sekarang, sampai sekarang, ada buat dosa besar tak? Tak ada. Sampai zuhur kita sembahyang, ada buat dosa besar tak? Tak ada. Dosa kecil terampun. Untung kita ni tahu. Kalau nak kira betul-betul, tak ada dosa kita kecil-kecil. Kalau kecil-kecil terampun, insya-Allah yang besar pun Allah akan ampunkan. Gitu Orang yang hilang dosa kecil, dia akan rajin bertobat supaya hilang dosa besar. Pasal dia mau dekat dengan Allah Ta'ala. Begitu itulah dari tiga tempat ni, antara Ramadan dengan Ramadan, antara Jumaat dengan Jumaat, antara satu fardu dengan satu fardu. Allah mengampunkan dosa kecil dengan syarat antara waktu-waktu tu kita tidak membuat dosa. Daripada subuh tadi buat ngaji apa semua, tak dosa. Tiba je kat sekolah, ada yang umpat cikgu. Sikit je. Kau tengok cikgu tu, kau tengok. Terkangkang-kangkang dia datang. Habis. Awal sampai zuhur, dosa kecil tak terampun. Ingat baik-baik. Tapi penawar dia ada. Penawar dia apa? Istighfar. Faham tidak? Faham tidak ni? Ini untung orang belajar, orang ada ilmu. Macam kita ada ilmu masak, terlebih garam. Tekan nak buang kuah tu, tambah air. Betul tak? Kurang masin, apa tu, tambah garam. Kita ada ilmu. Ini dah masin, tambah garam lagi. Tak betul lah tu. Itu contoh Yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan. Bulan yang yang disediakan rahmat, disediakan keampunan, bulan penebus api neraka. Jadi Nabi kata puasa ni dibagi 3, 10, 10, 10. 10 yang pertama bermakna Allah menyediakan rahmat kebaikan. Siapa yang dapat rahmat dalam bulan Ramadan ni? 10 yang pertama, orang yang ikhlas dalam menghadapi puasa. Dia menunggu-nunggu puasa dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Ini tak lama lagi puasa ni, kita dah sungguh-sungguh dah. Ini kita belum puasa dah ngecat rumah, kemas rumah, bawa katil habis di bongkornya. Dah ingat nak raya, bukan nak puasa. Laki cari seluar dalam pun tak jumpa, habis masuk dalam tong sampah. Habis masuk tong sampah. Pasal apa? Nak raya. Padahal baru 25 Syakban. Abang tak ngecat rumah apa bang, dah nak raya. Belum puasa kau nak raya. Teruklah orang macam tu, teruk. Jadi nanti dia tak dapat rahmat dalam 10 yang awal. Jadi tak dapat 10 awal ni redha, suka cita apabila nak menghadapi puasa. Faham? Mak, wah beli telekong baru mak nak buat tarawih. Macam tu. Itu yang dapat rahmat tu. Itu yang dapat rahmat tu.
Ni tak ada mak belikan abah kau kain pelekat selai. Dia nak pergi masjid tarawih. Oh. Nampak tak tu? Ini orang yang kenapa? Mak suka nak puasa. Suka nak puasa. Kenapa suka nak puasa mak? Badan mak ni gemuk, biar kurus sikit. Itu tak pakai. Itu tak pakai. Dia puasa kerana nak kurus, bukan puasa nak cari keredaan Allah. Sekali puasa lagi gemuk dia, padan muka dia. Allahu akbar. Jadi 10 yang awal rahmat, hendakkan rahmat kebaikan, redha menghadapi puasa. Sampai menangis kadang-kadang, cintakan Allah, syukur aku ya Allah, 2 hari lagi aku nak puasa ya Allah, syukur aku, mudah-mudahan kau hidup. Mesti tu orang macam ni yang kalau puasa dia jaga betul-betul. Pasal benda yang dia cinta-cintakan tu, yang dia idam-idamkan, dah dapat, dia jaga betul tak? Kau betul-betul nak kahwin dengan janda tu lah. Kalau dapat kau main jaga, awak nak apa? Alamak, nak make up A ke make up B? Janda kata pipi aku pun dah tak lekat dengan make up, tak payah. Pasal sayang ni pasal. Dia jaga-jaga. Jadi kalau kita sayangkan puasa, masuk je kita dah jaga-jaga. Kita sediakan makanan-makanan hari puasa. Apa dia? Quran. Bukan nasi. Quran, zikir, solawat, istighfar. Aku nak buat dalam bulan Ramadan ni. Aku nak buat, aku nak doa. Orang ini yang dapat kebajikan 10 yang awal. Faham tidak? Sampai 10 hari dia buat macam tu. Sebab keistimewaan dia 10 yang awal rahmat. Orang yang dapat rahmat ni, dia gembira, suka, redha, menyediakan bekal-bekalan dengan zikir-zikir dan sebagainya dalam menghadapi bulan Ramadan. Faham ni? 10 yang tengah, 11, 12 sampai 20, keampunan. Jadi kalau dia dah minta ampun banyak pada 10 yang awal, 10 yang tengah ni Allah beri dia keampunan. Kalau dah beri keampunan, 10 yang akhir dia lagi dekat dengan Allah. Pasal dia dah tak ada dosa. Orang ni pasal jauh dengan Allah, pasal hidup banyak dosa. Dia tak akan buat benda-benda baik. Betul. Kalau orang tu dia dah bertaubat, dia tak dosa dengan Allah, dia tetap nak buat benda-benda yang baik. Kita laki bini saja, kita tak ada bergaduh, tak ada apa-apa, tetap kita pergi Jawa, pergi mana, belikan apa-apa untuk bini kita. Betul tak? Pasal dia tak dosa dengan kita, kita pun tak dosa dengan dia, tak benci dia, senang kita nak beri apa-apa. Dengan Allah kita juga, kalau dosa dah terampun, Allah senang nak beri syurga. Jadi 10 yang akhir kita rajin-rajin lagi. Pasal apa rajin? Allah, puasa dah tak tinggalkan aku, tinggal 10 hari lagi. 10 yang awal kita gembira kerana membuat puasa, 10 yang akhir kita bersedih kerana nak bercerai dengan Ramadan. Awal ini yang dapat syurga. Ini nak habis, Allah suka betul lah, alhamdulillah puasa dah nak habis, dapat makan dah. Itu tak pakai. Wah, mak kami suka, kenapa suka betul mak dah nak raya ni lah, pasal lansir. Patut mak sedih betul lah. Raya-raya juga tapi sedih lah mak, tahun depan tak dapat, tak puasa lagi. Itu macam orang baru dapat syurga. Sedih nak puasa, nak meninggalkan dia. Faham? Kita tidak. Bila nak habis ni lah, bila nak habis panas je, bila nak habis. Bapak dia cakap, pasal kau lah aku puasa, kalau kau tak suruh aku, mampus aku tak puasa. Habis, tak dapat lah. Adik kena ingat ni, nak dapat rahmat, gembira, syukur, redha pada sebelum menghadapi puasa. Kemudian menyediakan makanan-makanan amal untuk berpuasa, zikir, tasbih, sedekah. Faham? Hubungan baik antara kita. Itu baca Quran, bagi belajar. Ini mendapat rahmat. Mendapat rahmat akan mendapat keampunan Allah. Kalau dapat keampunan Allah, dosa dah tak ada, kita mudah nak beramal akhir Ramadan dengan tahajud, dengan zikir, dengan tarawih, dengan apa lagi lah, menghidupkan Lailatul Qadar dan sebagainya, banyakkan sedekah. Pasal apa? Kita dah rasa sedih nak meninggalkan Ramadan. Lagi banyak kebaikan-kebaikan yang kita buat. Macam mak lah, nak meninggalkan anak 3 bulan, macam-macam dia sediakan anak. Betul tak? Beras, lada, bawang, duit, ini semua dia. Pasal dia nak meninggalkan. Begitulah. Kita nak meninggalkan puasa, maka
kita perlu sediakan amal-amal yang baik pada 10 yang akhir. Faham ya? Tu ingatlah. Dan tu tiga awal rahmat, 10 yang tengah keampunan, 10 yang akhir itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Tak percaya cuba buat, insya-Allah. Kita mula-mula kita gembira nak puasa. Kemudian dalam puasa kita buat betul-betul, mayang, buat subuh, buat baca Quran, duduk tasbih, zikir, mengucap macam-macam. Nanti kita rasa tenang. Pada ke-10 kita rasa tenang. Pasal dah dapat keampunan Allah. Bukanlah tenang sampai 10 hari, 10 yang akhir kita dapat jalan ke surga. Kita menambahkan amalan-amalan ibadat kita. Kita rasa sedih nak meninggalkan puasa. Macam tu. Kalau tidak, Allahu Akbar. Sebab itulah perkara awal-awal Ramadan, Nabi kata Allah Ta'ala seru tiga kali. Seru yang pertama, Allah kata iza kana awal, Allah kata apa? Man zallazi yuhibbuna panuhibbu. Siapa antara kamu yang sayangkan kami, kata Allah, dalam bulan Ramadan dengan membuat amal-amalan yang baik dan sebagainya, kami tetap sayang dia. Jadi berbalas. Jangan bimbang, sangka baik dengan Allah. Man zallazi yatlubuna panatlubuh, kata Tuhan. Siapa yang memohon-mohon dengan kami, kami akan tunaikan permohonannya. Jadi jangan lupalah ni. Mohon yang kita hendak benda yang baik-baik. Dan yang ketiga, man zallazi yastaghfiruna fanaghfir lahu bihurmati Ramadan. Siapa yang memohon ampun kepada kami ampunkan mereka dengan sebab wujudnya bulan Ramadan. Betul, bulan Ramadan ni bulan maghfirah, bulan keampunan untuk umat Muhammad. Lebih-lebih lagi yang bermohon ampun. Ingat jadi kita fikirkanlah benda-benda macam ni. Kita ni dah tua, bukan budak-budak lagi. Dah tua kita ni. Dah mula jalan nak masuk ke lubang kubur masing-masing. Bekal apa yang kita nak bawa? Jadi ibu-ibu ni boleh datang masjid, boleh belajar ni, satu rahmat betul Allah bagi tahu. Saya boleh mengajar dia tua ni pun satu rahmat, kebaikan juga. Mudah-mudahan selangkah kita datang naik motor ke apa, selangkah Allah ampunkan 10 dosa kita. Allah balas 10 kebaikan. Kita duduk belajar kerana Allah, satu saat kita duduk, Allah beri 1000 rakaat pahala sembahyang sunat. Tahu? Jadi cuba kita fikir. Sebab itu di akhirat nanti ada satu pintu ilmu nama dia. Allahu Akbar. Lepas tu kita kena ingat, kita dapat belajar ni, jaga jangan sampai riak, jangan sampai takabur, jangan sampai megah. Jangan, itu kena jaga. Datang-datang aja belajar. Jangan datang niat nak beli buah asam. Datang belajar, nampak beli, tak beli pun minta. Ini datang. Kadang-kadang aku nak belajar. Baiklah, tak, aku nak beli buah asam ustaz. Tapi dia pergi belajar. Jangan niat macam tu. Faham? Aku ngajar dia juga, bukan aku niat nak berniaga. Faham? Niat nak belajar. Samping itu kita mencari rezeki Allah Ta'ala. Tolong orang yang susah. Macam itu. Habis dan yang seterusnya, antara keistimewaan Ramadan yang terakhir ni, bulan keberkatan amal. Bulan keberkatan. Macam mana Ustaz bulan keberkatan amal? Amalan-amalan sunat yang kita buat dalam bulan sebelum bulan Ramadan ni dapat pahala sunat. Tahu? Kita beri salam, Assalamualaikum. Sunat kan? Dapat pahala sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu sunat. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, pahala sunat diberi wajib. Senyum dengan suami, apa hukum? Sunat, senyum. Bulan Ramadan, senyum, dapat pahala wajib. Jadi bulan Ramadan tu senyum banyak kali. Kenapa kau cakap senyum? Macam senyum ni mah. Dan nakkan pahala wajib bang. Begitulah. Pahala wajib. Suami kata, "Mah, kerukkan belakang abang kejap." Kerukkan belakang abang.
Apa? Apa kak? Keruk dapat pahala sunat. Bulan Ramadan dapat pahala wajib. Cakap bang, dekat mana nak keruk lagi? Biasa kerukkan semua sekali. Pasal apa? Nakkan pahala wajib. Tak adalah sampai macam itu, ya tak? Maknanya setiap amalan sunat yang kita buat bulan Ramadan, keberkatan amal kita diberi pahala wajib. Habis amalan yang wajib Ustaz, macam belajar ni, wajib ke sunat? Wajib. Taat suami wajib. Apa kalau yang wajib dia beri balasan 70 kali ganda. Sembahyang wajib tak? Wajib. Sembahyang sunat? Sunat dapat pahala wajib. Kalau buat sembahyang zuhur, sembahyang qabliyah dapat pahala wajib. Sembahyang zuhur pula 70 kali ganda. Banyak, masya-Allah, bulan Ramadan. Sama juga dapat pahala wajib. Tapi yang amal yang berkat nanti maknanya lebih lah. Lebih tu berkat. Apa kebawanya? Alah, tadi pergi masjid ada orang bagi makan. Ini lebih ni saya buat balik. Lebih tu mana dia? Berkat. Faham tidak? Berkat ni lebih. Lebih macam mana? Amalan dunia ni yang lebih-lebih ni boleh bawa bekal untuk akhirat. Faham tidak? Tak habis dunia je. Itu nama amalan berkat. Jadi berkat amal bulan Ramadan ni Allah menambahkan keberkatan amal. Maknanya amal yang sunat diberi pahala yang wajib, amalan yang wajib digandakan sampai 70 kali ganda. Mana kalau belajar ni sekarang dapat pahala wajib saja. Itu kalau selangkah 10 kebajikan terdapat 10 kebajikan 10 kejahatan dosa terampun, 10 kebajikan Tuhan bagi. Duduk sesaat dapat 1000 rakaat. Kalau sekarang, kalau bulan Ramadan 1000 rakaat kali 70. Nampak? Dia punya pahala dia 1000 kali 70. Jadi berapa? 70,000 rakaat. 1 saat. Kalau 1 jam duduk, Allahu Akbar. Sebab itu kalau boleh bulan puasa kita buka kelas, jangan tak nak belajar. Tambah pula lagi Allah bulan Ramadan lagi. Datang belajar, jangan nak duduk rumah aje. Datang pagi sekejap apa salah, pukul 11 baliklah. Boleh. Ustaz tu dia pandai cakap, dia nak jual kuih raya dia pandai sudah. Tengok mulut jahat tu. Siang dia dah kata aku dah. Dia nak jual kuih dia tu, dia pandai dia suruh kita belajar. Ada yang jahat macam ni. Padahal bukan dia beli pun. Apa? Aku bukan sangka baik, memang aku sangka tak baik. Mudah-mudahan kau jadi baik. Kalau aku sangka baik, memang jahat pun kau jadi baik nanti. Jadi jahat terus, habis. Itu sebab tadi banyak keberkatan amal. Kalau gitu, dengar. Nak dapat ni kita kena jagalah tuan-tuan, jaga apakah patut kita buat nak menghadapi Ramadan. Ini dia. Mana usaha-usaha menyambut Ramadan. Lagi berapa hari lagi puasa ni? Minum air kiyah dulu. Kiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 4 hari. Hari apa puasa? Selasa InsyaAllah. Usaha-usaha menyambut puasa. Tengok apa usaha yang awak nak buat. Awak agak apa yang awak nak buat? Agak cuba agak. Nak puasa ni apa nak buat? Apa? Maknanya hendaklah bersedia. Sedialah berkemas-kemas diri, bukan rumah. Berkemas-kemas hati, jauhkan pada sifat-sifat mazmumah. Berkemas-kemas kita kalau ada dosa dengan orang, mohon ampun, diminta maaf. Kalau terambil barang-barang orang, pulangkan. Faham? Pertama ada lelaki minta maaf siang, bang. Apa? Tak ingat lain cerita lah.
Ada lelaki besok nak puasa, malam datang, bang saya minta maaf banyak. Tak ada cari lelaki lagi. Tak ada doa. Kan dia cakap tadi, bulan puasa kena doa. Ya Allah Tuhanku, datangkanlah aku suami yang baru ya Allah. Kalau tak dapat siapa, Ustaz Sulaiman jadilah ya Allah. Payah no. Yelah go-go Baik. Berkemas-kemas menanti bulan Ramadan. Macam tadi tak, dengan betul-betul hati yang bersih. Sebenarnya aku ada dosa dengan Cik Mah ni. Yelah, aku bersabarlah ni, aku berdosa ni. Kemaskan hati kita ni. Ada dosa, bagi minta maaf. Ada hutang orang, kalau tak sempat nak bayar, cakap. Jangan kata nak monteng otak. Tak usah kemas-kemaskan lagi. Jadi begitulah, rumah tu kenian. Itu nak raya besok, ini nak puasa. Jumpa tu paling bagus. Sebab tu orang dulu sebelum puasa dia datang dulu. Mak dia kan, dia bawa ayam, bawa apa untuk mak buka puasa, beri duit. Dan sambil tu minta maaf. Apa? Silap sebelum puasa, supaya puasa kita diterima oleh Allah. Yang ada tak minta maaf pun. Lagi dengan laki haram tak minta maaf. Anak salah bapak dia, okey bang, abang maafkan saya ya bang. Laki tu bodoh. Yelah kalau aku tak ada, cium tangan aku dulu, kaki aku cium, pipi aku cium dulu, baru aku boleh minta maaf. Alah, mak tak maaf. Abang kau tersiang dah maafkan mak. Abang dia tu, bila aku maafkan awak? Alah, minta maaf dengan lelaki apa salah? Tua-tua pun bang, salah, minta maaf bang, saya dosa saya. Suami gitu juga. Saya dengan bini saya minta maaf. Bahaya. Minta maaf, tak apalah, anak-anak maafkan, salam anak-anak. Panggil duduk orang ramai. Begitu adik-beradik dia sebetulkan dia sekali. Lepas tu duduk dia dia pun buka sampul. Nah ya. 5 orang 1,000 lebih dapat. Ada 300, yang ada 200. Mak dia pula, awak dapat berapa? Orang perempuan, awak dapat berapa? Dia minta tok kita lagi. Kita pun ambil lah kau. Hendak ambil lah. Dia ambil besok 1-2 hari anak datang, duit dia juga yang pergi pasar. Duit dia yang keluar. Perempuan ni senang, minta beri je. Lepas tu nak belanja buat bodoh, bawa dia belanja, habis ke duit dia. Tak? Jangan gaduh-gaduh sangat. Apa? Apa? Boleh? Mak macam mana pula? Boleh, lagi bagus dari contoh. Bulan puasa ni nak kena minta maaf. Mak minta maaf dengan kau sepatutnya kau pun lebih minta maaf dengan mak. Begitu. Contoh. Biar dia ingat sampai tua. Allahu Akbar. Jadi kemas-kemaskan diri ni, maksud berkemas-kemas ni, berkemas-kemaskan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah apa? Yang kita belajar dalam penawar bagi hati tu, itu sifat mazmumah. Buang sifat-sifat yang 10 tu. Gantikan sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Boleh faham tak ni? Satu. Yang kedua, mengulangi pelajaran berkaitan dengan Ramadan. Agar kita berpuasa dengan ilmu. Ada ilmu puasa. Ni masak-masak bubur kacang, rasa tak ada, tu makruh tu. Jangan buat. Betul kita berpuasa, jaga hati. Itu orang berilmu ni puasa lain. Jangan kita waktu puasa ni ada 3 macam. Minum air sekali lagi. Haus pula air kawan. Puasa ada 3 jenis, 3 martabat. Dengar baik-baik. Awak masuk yang mana agak-agak? Dengar saya cerita dulu. Martabat yang pertama dinamakan puasa umum. Puasa tapi keadaan dia umum. Macam mana puasa umum? Dia puasa hanya tak makan tak minum saja. Tangan anggota dia tak puasa. Mulut ngata orang, telinga dengar orang mengumpat,
kaki pergi tempat maksiat, tangan mukul orang, curi barang orang, tapi dia puasa. Ini puasa umum nama dia. Sah tak puasa dia? Sah. Tapi dalam puasa dia tak dapat keampunan Allah kerana dia buat dosa. Ini puasa umum. Jangan, ada tak orang yang macam ni? Dalam puasa dia ngumpat, dalam puasa dia nipu orang. Ada. Dalam puasa dia beli nombor leko. Ada. Itu macam tu lah tu. Itu puasa umum nama dia. Orang puasa ni kalau dia tak semayang, puasa dia sah. Tapi amalan puasa dia tergantung antara langit dan bumi. Kerana dia tak sempurnakan semayang. Kalau dia qada semayang besok, barulah amalan dia naik. Puasa dia sah. Puasa dia Islam. Tapi rugilah. Ingat baik-baik. Lebih orang perempuan jadi bini orang, kerja banyak, pahala banyak kat rumah, tapi tak semayang, rugi. Pahala nolong laki, pahala nolong anak, betul tak? Tapi tak semayang, rugi. Amalan kita tergantung antara langit dan bumi. Tak rugi ke? Kalau dapat taubat, tak apalah. Puasa yang kedua, puasa khawas. Khusus orang khawas. Dipanggilkan orang khawas. Khusus. Puasa khusus nama dia. Sad wa khusus. Iaitu dia berpuasa. Dengar. Dia jaga makan dan minum, tak makan tak minum. Faham? Kemudian dia jaga anggota dia daripada membuat perkara yang maksiat. Kemudian siang malam dia beramal, membuat ibadat kepada Allah. Seperti tarawih, baca Quran, tahajud. Ini puasa khusus nama dia. Mana darjat yang nombor 2? Yang tadi nombor 3. Nombor 2. Awak nak yang nombor 1 tak? Nak nombor 1? Yang nombor 1 tak nak? Nak rasa-rasa tak dapat. Kerana yang nombor 1 ni nama dia khusus lil khusus, iaitu puasa para nabi dan rasul. Macam mana yang kata awak tak boleh dapat? Laki awak beli ikan. Nak masak apa ni bang? Awak puasa. Masak kicap je lah. Janganlah bang, masak lemak lah bang. Dah tak dapat puasa khusus, usulil khusus. Pasal dalam puasa ingatkan dunia. Betul tak kita? Semua gitu. Nak ke mana? Pasal lambat. Nak beli apa? Beli kuih buka. Tak dapat. Tak boleh dapat lah kita ni. Waktu Nabi Rasul dia tak ingat semua. Lillahi ta'ala dia puasa. Tak ingat buka apa ke. Tengok. Kita seminggu lagi dah steady. Beli pisang tanduk, masak 2 butir. Goreng ni lagi. Laki dia kata, besok mana 3 hari lagi masak ni, buat pengat pula. 3 hari lagi. Kemudian 2 hari kojol. Tak puasa. Nampak? Itu kita tak dapatlah puasa macam tu. Yang dapat khusus ni para puasa nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita orang awam ni habis tinggi darjat kita, puasa khusus tu pun dah baguslah. Dah bertuah lah kita ni. Bertuah sangatlah. Kalau boleh dalam bulan Ramadan ni baca Quran, dah buat siang, semayang duha sikit, buat qabliyah ba'diyah, buat sedekah sikit, sekeping 2 keping kuih, hubung silaturahim, jangan tak tegur, jangan bermusuh. Pertama dengan suami, dengan anak-anak, dengan ibu bapa, jiran tetangga. Jadilah. InsyaAllah puasa kita tu nama dia puasa lil khusus. Mudah-mudahan ubahlah tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya, memperlihatkan kesenangan hati, redha dan ikhlas dalam berpuasa. Masuk je puasa, senang, senyum je. Ini tak alamak. Dan seterusnya yang keempat, memperbanyakkan doa agar Allah memberi kekuatan puasanya pada masa bersahur, dan membanyakkan doa supaya Allah terima puasanya tatkala berbuka. Yang tadilah
Beringat baik-baik. Yang keenam, menguatkan semangat jihad memerangi sifat-sifat mazmumah. Kena jihad memerangi sifat-sifat kotor tu. Orang ajak mengumpat, lari. Kalau apa tak, sifat-sifat yang buruk-buruk tu, masa hati tu, kena jihad, kena lawan sungguh-sungguh. Jangan buat fitnah, jangan begini, jangan su'uzan, jahat sangka pada orang, jangan. Faham? Begitulah. Yang keenam, sentiasa menjaga mengawal amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau berjalan tu, ingat aku ni puasa. Kalau pergi kedai ni, ingat aku ni puasa. Jadi tundukkan mata, pemandangan, jauhkan daripada yang haram. Berkata-kata, jauhkan daripada yang haram. Pasal apa? Aku ni puasa. Mak nak ke mana mak? Mak nak pergi bandar. Ingat mak ni puasa. Tak ada macam hari lain, melingas biji mata. Faham tak? Kira ni puasa. Macam aku jual kat pasar tu, jual buah. Orang perempuan pula beli sayur tu tongeng-tongeng, pakai seluar sendat pula, belah bontot pun nampak. Tengok salah, tak tengok dosa, tengok. Mak aku tegur ke dia, kau kenapa ni? Kenapa? Murid kita, kau dah tua, dah 40 tahun lebih dah. Kenapa kau mengantor sayur Cina tu tangan ke atas, bontot kau menonggeng hadap aku ni? Aku nampak alur bontot kau so dalam pun tak pakai. Rasa aku, ustaz, mana ustaz tahu aku nampak. Lain kali nak pakai seluar sendat tu, baju labu, biarlah labu-labu. Ini tak malu kan? Kau kan belajar. Ya ustaz, tak mahu ustaz, tak budak belikan. Alah, ngada dah tertua tu. Boleh pakai seluar dekat rumah, nak jalan boleh. Tak apa, tapi janganlah sendat. Kalau rasa sendat, labukan pakai baju kurung. Tak apalah, ingin sangat nak pakai seluar. Faham tak? Bini aku nak pakai seluar kawan. Mana boleh seluar pendek nak mampus. Aku belikan dia, anak dia tak nak pakai dia. Malah bukan geli, tak reti kata dia. Tak reti. Tak reti dia. Ada seluar dia sendiri, dia jahit tu, dia pakai senang, lepak kelepok agak sangkau lah. Baik, yang ketujuh, berusaha mengelakkan tradisi yang membebankan. Tahu tradisi kita apa? Kalau makan bulan puasa tu nak tamak aja. Nak buat banyak aja, lokek ke dekot dah tu. Aduh. Dia pergi pasal Ramadan, dah nak maghrib, beli tapai. Ini berlaku, beli tapai. Nak tapai 4, dia 2, anak dia 2, 4 beli. Orang tu kasih, ambil lagi. 4 lagi ni peri je dah. Dah nak buka ni. Bayar 4 dia, ambil buat balik. Buat balik cakap dengan anak dia, mak, kau beri tu makcik tu 4. Bini dia dengar, awak bukan main sian, dia tak ada bapak beri ni, nak buat buka. Awak bukan main kan kita belum makan lagi. Yam, ni 4 kita punya cukup lah. 4 ni orang kasih tadi, kita kasihkan orang. Awak akan main, tertentang lah. Bukan nak beri anak yatim, nak beri mak janda. Kau ni cakap apa ni? Laki dia cakap, ya bang, kalau awak nak no dia tu, kahwin dengan dia. Kita cakap, ya malam ni Lailatul Qadar. Kau cakap sekali lagi, ya abang nak kahwin dah. Sekali lepas raya betul-betul pangkom. Jangan main-main pula. Bulan puasa cakap dah kena jaga-jaga, malaikat tengok. Padan muka kau. Padahal dia makan buka 1 pun tak habis. Betul tak? Betul saya cakap. Jangan ini nak dibuangkan. Kawan saya cerita, ustaz, aku nak cerita dah. Murid saya dia lah dia. Kalau bulan puasa ni ustaz, dekat-dekat taman ni, rumah taman ustaz, saya ingat barang baik-baik yang dibuang ni banyak ustaz. Ikan tu baik-baik lagi dah masuk dalam tong sampah. Sayur nasi tu tak masuk dalam tong sampah. Ayam kadang seketul-seketul lagi ustaz, tapi dah basi masuk dalam tong sampah. Lokek nak kasih orang. Dia kata sampai mata. Berbeza dengan hari-hari lain ustaz. Saya ingat lebih banyak sampah bulan Ramadan, kata dia, rumah orang Islam. Sampah bukan sampah, rezeki yang boleh makan jadi sampah. Faham saya cakap? Jadi kita patut-patut je lah. Lain kali kalau nak sedekah tak pahala, masak beri orang. Jangan dah buka dah tak habis baru nak kasih orang. Cakap lah tu, makcik dah tak habis makan, makanlah, dah tak habis kasih orang.
Kalau nak pahala, ya, apa kau cakap? Ya Allah Ta'ala, tak rasa pun dia tak marah, dia pun tahu kau puasa. Ya betul, kau benar-benar okey, takut-takut kau takut tak habis makan. Nabi cakap Ustaz, kalau nak sedekah, lebihkan kuah dia. Jadi beri kuah, bubur kacang kuah kasih orang, isi kau punya. Ikan kuah je, Nabi kata lebihkan kuah. Kuah kasih orang. Bukan suruh macam tu. Maksud Nabi tu, biarlah banyak sama-sama merasa. Ini kuah aja. Kuah apa? Kuah daging. Daging mana? Nabi kata lebihkan kuah, ambil kuah aja. Sekut orang periuk pun tahu. Tapi orang perempuan tahu bulan puasa ni memang banyak boleh buat pahala. Betul saya cakap, lebih pada orang lelaki. Betul, awak masak tu pahala besar. Tapi itulah nak jaga daripada sifat-sifat hati tu payah. Kadang-kadang lelaki tu pula suka tengok bola, belikan singgah padang bola. Dia sun naik motor tak naik basikal pula tu pergi pasar, tengok bola. Cuba dia puasa. Dah pukul 6 lebih balik, boleh balik bawa ikan. Apa bah? Ikan lah masak. Nak masak apa? Alah, dah goreng, buatlah apa-apa, masak kicap ke apa gini-gini lah. Laki dia kata tinggal 5 minit lagi nak buka bang. Ya. Ya dah. Malah masak juga mengenangnya. Tak apa, ada sampai macam tu pun ada. Bapak tak guna buat sial punya lelaki dalam rumah kerip ada juga. Habis pahala puasa. Betul? Patut alhamdulillah Tuhan, dah akhir nak buka kau suruh aku kerja, dapat pahala aku ya Allah. Ini macam lah. Alhamdulillah bang, 10 minit lagi nak buka abang belikan. InsyaAllah saya masak. Besok bang, 2 minit lagi nak buka pula abang beli. Macam tu lah cakap dengan suami. Dah hari ketiga besok lah, tak payah beli apa-apa pula bang. Allahu Akbar. Betul. Saya tengok betul-betul memang perempuan ni memang banyak pahala lah. Tapi itulah, Nabi kata perempuan ni mudah masuk surga daripada lelaki. Buat 4, semayang cukup, puasa cukup, ketaatan suami cukup, lagi satu jaga maruah dia. Tapi perempuan lebih banyak daripada orang lelaki masuk neraka. Sebab dia tak jaga 2 perkara. 2 mulut dia, satu mulut atas, satu mulut bawah. Ini maaf cakap, ini kadang-kadang yang jadi masalah. Mulut bawah dia boleh jaga, dia dah tua siapa nak dia lagi. Mulut lagi tua lagi jahat pula, kekok. Sampai lelaki dia kata, awak ni lagi tua lagi jahat. Dulu muda-muda lembut dia awak dengan kawan, dah tua nu kau main. Yalah, kau tak heran awak anak kau dah ramai. Sen anak dia ramai. Anak ramai tu pasal apa? Pasal aku lu kau dapat anak. Nampak? Saya tak heran awak anak saya dah ramai, boleh jalan sana jalan sini. Ni duduk dengan awak, duduk kat rumah je, bukan ke mana. Dah faham? Allah, lelaki dia kata pergilah ikut anak yang orang jantan. Bukan bini tak ada, termenung kat tangga. Cawan situ sampai 3 hari tak beralih-alih. So dalam atas kursi tak beralih sampai bini dia balik. Dia tak kerti kerja pasal malas, bini je kerja. Cuba kita kerti kerja. So dalam bini pun kita pungut. Masuk dalam mesin masuk. Apa salah? Baju dalam bini jatuh, ambil pungut, masuk dalam mesin masuk. Jangan kau buat kecium pula dalam, tak payah. Pungut masuk dalam mesin masuk terus. Macam tu apa salahnya? Lebih tinggal berdua ni, mana sempat lah. Ya tak? Allahu Akbar. Aduh. Kemudian lagi bercita-cita membanyakkan ibadat supaya berharap keampunan dengan Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ni usaha kita nak bercita-cita nak membanyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sediakan Quran. Kalau Quran dah tak boleh baca, beli yang baru. Contohlah, kalau sejadah dah buruk, beli yang baru sempena bulan Ramadan. Begitulah apa salahnya. Ya, ada orang cermin mata dia pecah, dia suruh anak dia betulkan.
Mak saya dulu, betul kan macam mak? Pasal apa? Nak ngaji dalam bulan Ramadan. Itu nama persediaan. Ya, ini persediaan. Ini bapak nak baca, dia pakai, bapak pakai, anak pakai, mana boleh. Dan seterusnya, mengagung-agungkan Allah dengan zat, sifat dan perbuatan Allah. Mana memuliakan Allah dan mengagung, banyak menyebut Allah dalam bulan Ramadan. Ada orang kata sebut-sebut Allah ni tak dapat pahala, bid'ah. Itu salah cakap tu. Dalil di dalam Quran, allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Mana banyak-banyak sebut Allah masa duduk dan jaga. Kenapa tak boleh pula? Orang nak mati pun dia ajar Allah. Para sahabat Nabi pun berzikir dengan Allah. Ini pula tak boleh. Ini semua dah heran dah. Air zaman ni teruk dah semua kali. Babi, kambing dia boleh sebut, kambing, kucing. Lafaz yang paling agung kan lafzul jalalah, Allah. Lafaz yang paling tinggi lafzul jalalah, iaitu Allah. Takkan tak boleh sebut. Tai, bontot, semua kau boleh sebut. Allah kau tak boleh sebut. Itu orang sekarang ni tak faham. Dan yang terakhir, persediaan menyambut Ramadan ni kena buat. Hendaklah sunat membaca Fatihah 7 kali. Katakan ini hari malam kau puasa. Hari apa esok puasa hari? Kita bangun, masuk aja puasa, kita baca Fatihah 7 kali, perlahan-perlahan. Malam pertama lepas solat maghrib baca Fatihah. Bismillah, auzubillah, bismillah, lambat-lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Niatkan pahalanya untuk mak bapak kita. Kita bersyukur kerana dapat hidup di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dalam menghadapi puasa. Baca Fatihah 7 kali kerana bersyukur pada Allah. Faham? Tapi jangan gopo-gopo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Duduk betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa kita baca dalam sembahyang. Boleh faham ni? Pahala dia, ya Allah, aku hadiahkan pahala untuk mak bapak aku. Kita pun dapat, mak bapak kita pun dah dapat. Kerana bulan Ramadan Allah Ta'ala angkat azab kubur. Jadi masa tu kita bagi mak kita, bapak kita kebaikan. Kalau 10 anak baca Fatihah, 10 kali 7, 70 Fatihah. Sebab tu benda ni kena kalbu anak-anak. Saya cakap baca anak-anak kia, mak masuk Ramadan ni baca Fatihah 7 kali, mat. Hadiahkan pahala pada mak abah dan atuk nenek kita. Apa? Yalah, ni buat macam ni. Ni dalam kitab. Buat 7 kali baca Fatihah. Ajar anak-anak. Besok kita mati masuk Ramadan, anak 10. Anak kau berapa? 5 kali 7 35. Engkau berapa? 1 pun jadilah. Yalah. Suami ada lagi? Suami ada lagi? Tak ada, patut 1. Tak apa. Engkau berapa engkau? 5. Kia berapa? 8. Mana tu? 8 kia 5. Banyak 5 lah. Aku 5 juga. Tak apalah. Cucu lagi baca. Itu sebab kita kata, ya Allah, kalau kita ni ada ilmu, insya-Allah masuk syurga lah dengan amal-amal kita. Peluang-peluang bulan-bulan yang baik ni kita faham lah, kita belajar. Ni kita tak belajar puasa, bab puasa tak belajar apa yang ada dalam puasa, tak makan tak minum. Itu je. Oh, tidak. Banyak dia punya amalan-amalan yang baik berhimpun dalam bulan Ramadan. 7 kali baca Fatihah untuk mak bapak kita. Allahu akbar. Jadilah. Tapi ilmu-ilmu baik ni kena ajar keluarga. Macam tadi berdoa sebelum berbuka, berdoa selepas berbuka. Ajar anak selepas sahur. Anak tak buat kadang-kadang. Laki pun tak buat kadang-kadang. Laki tak tahu. Baik. Jadi baca Fatihah 7 kali. Yang merupakan bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, menyempurnakan zakat fitrah. Jangan lupa menyempurnakan zakat fitrah. Ini kita dah sediakan. Tahun ni punya zakat fitrah kita mesti ada. Jadi akhirnya tuan-tuan, saya nak terangkan Nabi kata apa. Dengar baik-baik.
Aksiru, banyak-banyak sebut arba'atan nafar fi Ramadan. Banyak-banyak sebut 4 perkara di bulan Ramadan. Apa dia? Buah kacang, kuih kucing, sirap bandung, ya boleh. Air kopi, Banyak-banyak sebut 4 perkara di bulan Ramadan. 2 perkara yang Allah sangat suka perkara tu. Allah suka sangat kalau kau sebut. Yang kedua, engkau perlu benda tu selepas mati. Faham? Ya, faham? 2 perkara yang Allah sangat suka apa? Dengar. Selalu tak kita dengar kalau pergi tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. 2 perkara yang Allah suka. Mana mengulangi syahadah. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah. 2 perkara ni Allah sangat suka pada orang yang berpuasa. Jangan lupa sebut ni. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Bangun pagi sebut, lepas sembahyang sebut. 2 perkara yang Allah suka. 2 perkara yang kita perlu selepas mati. Apa dia? Perlu selepas mati? Bidadari, bukan. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita perlu. Satu perlu nak dapat, satu perlu nak jauhkan dia. Apa dia? Yang kita perlu sebelum mati, nas'alukal jannah. Aku berharap surga. Perlu nak dapat surga. Wa na'udzubika minan nas. Perlu minta lindung daripada neraka. Nampak tak tu? Jadi kita lepas mati besok ni yang kita harap, mintakan surga, minta jauh daripada neraka. Kalau kita bulan yang penuh barakah ni, doa yang dimustajabkan, maka kita sebanyak-banyak sebut 4 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Boleh sebut? Cuba sebut ramai-ramai. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Faham tak ni? Jadi untuk mendapatkan jadi yang dikata tadi, satu tadi syahadah. Kalau gitu kita kena jaga syahadah kita jangan sampai batal. Syahadah kita boleh batal. Mana kita menerima Allah, tiba-tiba kita dah Islam, kita caci Islam, caci Allah, caci ulama, tak terima hukum Islam. Itu batal Islam kita. Jangan buat jadi murtad, tak pakai. Kemudian nak minta keampunan Allah pula macam mana? Minta tadi. Tadi dah jaga syahadah kita, jangan hilang, jangan rosak dengan buat benda-benda yang syirik, yang murtad. Kemudian untuk memohon ampun pula, apa kita kena buat? Satu, melaksanakan Ramadan dalam bentuk sungguh-sungguh. Jangan acuh tak acuh. Betul-betul puasakan Allah. Macam mana bentuk azimah dia? Dalam masa berpuasa buat ibadat-ibadat sunat. Boleh faham tak? Sedekah dan kedua, membanyakkan istighfar dan bertaubat. Untuk mendapat keampunan tadi, dah minta ampun, istighfar dan bertaubat. Yang ketiga, mengampunkan dosa kesalahan orang lain. Jadi bulan puasa kita nak dapat keampunan Allah, kita kena ampunkan dosa hamba Allah yang ada pada kita. Faham tidak? Jadi Siti Fatimah, Siti Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah doa yang baik aku sebut doa dalam bulan Ramadan? Tak payah doa-doa yang lain-lain. Nabi kata, ya Aisyah, wa isriku Aisyah, kuli mana apa? Bacalah Allahumma ya wasi'al maghfirah. Apa sama dia? Ighfirli. Dulu kena bagi Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Cuba ikut. Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfirli. Wahai Tuhan yang luas keampunannya, ampunlah aku. Ini doa yang paling baik dalam bulan Ramadan. Diikuti dengan pula Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada tak ni? Dengar, buat banyak-banyak tu. Tak di masjid ke di rumah, buat. InsyaAllah.
Kemudian lagi untuk mendapat syurga Allah pula. Nas'alukal jannah. Macam mana nak dapat syurga Allah? Satu daripadanya, Nabi kata apa? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Syurga merindui 4 perkara. Buat perkara-perkara yang syurga suka dalam bulan Ramadan. Buat perkara-perkara yang syurga rindu agar kita senang masuk syurga. Al jannatu mustaqatun arba'atun nafar. Syurga merindui 4 jenis orang. Boleh jadi tak orang awak ni? 4 jenis ni. Dapatkan. Satu, taliyul Quran. Banyak-banyak baca Quran. Surga rindu orang yang baca Quran. Baca suratul Muluk ke, suratul apa-apa yang hasar ke, baca surah Ar-Rahman ke, baca Waqiah ke, baca Kahfi ke, baca terus ke, jangan tak baca Quran. Yang kedua, hafizul lisan. Surga rindu orang yang jaga lidah. Jaga lidah ni ada 2 cara. Satu, lidah ni melakukan amar ma'ruf, melakukan perkara yang baik. Yang kedua, lidah ni melakukan nahi mungkar, menegah benda yang tak baik. Yang baik macam mana? Dia berzikir, bertasbih, seorang itu yang baik. Yang tak baik, menegah benda yang tak baik, orang bermuka tegah. Itu maknanya jaga lidah. Lepas tu banyak tasbih, duduk-duduk bulan Ramadan sambil masak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awak tak ngumpat orang, tak ngata orang, tapi awak tak nak berzikir pula. Rugilah. Jadi kita dah tak ada sifat-sifat mazmumah, gantikan sifat mahmudah, baru betul. Faham tak? Ni dah tak ngumpat orang, betul lah tak berdosa. Tapi tak nak buat pahala pula. Tidur je kita. Dan tidur-tidur jugalah. Zikir, duduk kat depan tu seorang lelaki tak ada kan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Saya buka TV je. Lapor tengok TV, lapor tengok TV. Alah. Tak payahlah dah tua ni. Aku TV aku tu nak buka apa aku tak kerti dah. Dah tua dah. Dah hilang benda Allah tu mana pergi. Anak balik meliti. Mana atuk kau dibuang kamu dah lah ni. Mana aku tahu dia hilang sendiri. Siapa megang. Kadang orang rumah kita nyapu-nyapu dia sapu terus. Gasak kau lah. Yang ketiga, ni surga merindui mut'imul ji'an, memberi makan orang lapar. Nampak? Maknanya orang suka buat sedekah. Nampak tak ni? Boleh buat tak ni? Saya minta tolonglah. Besok bulan puasa belajar aku beri buah Samsung sebiji bulan puasa. Jadi dah tu kau buka seorang. Nak 2 pula. Alamak. Seorang sebiji je so. Boleh. Ini tak boleh. Ini kena beli bulan puasa so. Ini hari murah-murah je. 2 kilo RM10. Tak ada duit hutang. Tak bayar puasa tuan tak terima. Yang ketiga apa? Mut'imul ji'an, suka memberi makan orang lapar. Bukan puasa, orang lapar lah. Khusus lagi orang yang berbuka, nak berbuka itu maksud dia lah. Jadi ibu-ibu ni rajin-rajin lah. Tapi kena jagalah. Orang tak beri tak apa, orang tak balas tak apa. Orang beri ni, kita beri orang piring kita ni. Kuih sedap buat ni, beri orang hantar. Sehari tak balas, piring tak pulang. 3 hari tak balas, piring tak pulang. Hari kelima budak ni bawa piring awak, bawa kuih pisang, pergi hantar depan tu. Nampak? Mat nak ke mana tu? Mak suruh hantar kuih pisang tok kat depan dana. Cakap dengan mak kau, piring tu piring aku. Jadi mak kau dapat pahala kuih pisang sikit. Aku dapat pahala pinggan, kerana pinggan yang bawa kuih pisang. Jadi pahala aku banyak, mak kau pahala sikit. Cakap mak kau dah tu. Budak kecil dia cakap, mak pak cik cakap, mak cik tu cakap mak dapat pahala kuih pisang sikit. Kenapa? Dia dapat pahala pinggan banyak. Kenapa? Pinggan mak buat taruh kuih pisang. Terima, dah bergumpat pula dia. Cadah je kakak dia. Pulang kan pinggan dia. Janganlah macam tu lah. Patut nampak, ya Allah ya Tuhanku, aku bersyukur padamu ya Allah. Hari kelima ni aku tak ada bersedekah dengan orang.
Tapi pinggan aku mengangkat sedekah orang, mudah-mudahan aku dapat pahala. Itu macam lah. Besok dia nak pulang, tak payah ya, hantarkan, pakailah terus sampai habis puasa. Jadi aku dapat pahala sepanjang masa, dapat pahala pinggan. Ini tidak punya lokek, alhamdulillah, bukan kau pakai pun. Tapi kita juga dah pinggan orang kau pulang kan sampai raya. Orang tu datang, pinggan aku. Jahat mulut perempuan. 4-5 orang pergi rumah orang tu pinggan aku. Padahal orang tu lupa nak pulang. Allahu Akbar. Jadi nak mohon syurga tadi, yang keempat mesti puasa di bulan Ramadan. Syurga rindukan orang yang berpuasa ulang balik. Kita kan dah nas'alukal jannah, nak syurga kan, buat 4 perkara: suka baca Quran, jaga lidah, beri orang makan, kita berpuasa. InsyaAllah kita dapat syurga Allah Ta'ala. Kemudian wa na'udzubika minan nar, dan nak melindung daripada neraka. Ini kena buat 8 perkara. Dengar baik-baik. 1, membaikkan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadat Ramadan. Baik bertambah baik, baik bertambah baik. Jangan mengongot, bertambah baik. Sedekah semalam sepinggan, ini hari sepinggan setengah, lusa 2 pinggan. Macam itulah. Kalau boleh lah. Ini mula sedekah, lepas tu malas aku sedekah, tak balas pun, tidak menambah baik dia punya amal baik. Jangan macam tu. Yang kedua, minggu ni sebuah rumah kita kasih, minggu besok 2 buah rumah. Dan nak air puasa, semua rumah kita kasih. Buat nasi lemak 10 bungkus. Jadilah. Yang kedua, solat berjemaah 5 waktu dan bertarawih. Kalau nak dapat lindung pada neraka. Sebab tu orang kalau dengar azan tak jawab, neraka suka sangat. Yang ketiga, hadir majlis ilmu. InsyaAllah jauh pada api neraka. Yang keempat, berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Hantarkan buka. Ni mak, kuih. Ni mak, kalau aku tak beri kuih, mampus mak tak buka. Macam tu pula cakap. Mak dia kata, tak apalah, aku tak beranakkan kau, mampus kau tak keluar. Apa nak cakap? Yang kelima, mencari keredaan suami. Ini faham. Cari jalan supaya benda-benda amal suami redha. Suami itu juga cari buat perkara yang isteri suka. Begitulah. Sebab tu kalau masak tu pakat. Nak masak apa. Apa salah? Yang keenam, menunaikan hajat sesama Islam. Orang ajak jemput buka, pergi. Hajat sesama Islam. Apa nak pinjam apa-apa, nak pinjam parang ke pisau ke mangkuk, beri pinjam. Hajat, menyempurnakan hajat sesama Islam. Yang ketujuh, mencari yang halal, menjauhkan yang haram dan makruh tatkala berbuka dan berpuasa. Jangan benda yang makruh kita buat buka. Petai tu makruh, jam tu dia makan petai masa berbuka, jauhkan. Air lain boleh. Cari yang halal, jangan petik rambutan orang masuk kocek buat balik, buat buka. Tak boleh. Cari yang halal, jauhkan yang haram dan makruh dalam berbuka. Yang ke-8, ikhlas tatkala beramal di bulan Ramadan. Ikhlaskan Allah. Kalau aku tahu tadi awak tak nak makan, malas aku masak, itu tak ikhlas. Jangan macam tu. Jadi buat perkara biarlah ikhlas. Tidur pun nak ikhlas dalam bulan Ramadan. Jadi itulah sikit ibu-ibu perkara yang dapat saya sebutkan bagi kita melaksanakan bulan Ramadan. Jadi akhir kata, dalam bulan Ramadan ini banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan baik sesama manusia. Faham InsyaAllah. Jadi kalau boleh dalam 1 bulan puasa ni kita dapat baca Quran lah. Kalau tak dapat khatam pun baca sajalah, jangan tak ada baca. Baca saja, jangan tak ada baca. Nak ke mana? Patut-patut. Jadi wallahu alam. Jadi kita bulan puasa ada belajar tak? Ada. Bulan puasa ada belajar? Ya? Minggu ketiga puasa? Minggu ketiga bulan April. Sekali lagi. Dah puasa belum tu? Sekali lagi puasa. Boleh lah. Puasa okey. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi barakatil syahri Sya'ban wa ballighna ila Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma fas qulubana wa fas quluba auladana wa abna'ana wa zurriyyatana kama fasla qulubal muttaqin waj'alhum minas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apun maaf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.